Ada satu asrama di Pulau Pinang di mana asrama lelakinya betul-betul bersebelahan dengan kamar jenazah. Asrama yang dinamakan Asrama Lelaki Mawar menempatkan lebih kurang 25 orang pelajar yang mana tingkat atasnya dikosongkan. Aku sendiri pun tak tahu kenapa. Mungkin tingkat-tingkat itu dikosongkan untuk simpanan barang-barang. Tetapi dijadikan cerita, pada satu hari tu aku pergi ke tingkat yang paling atas di mana kawasan ataupun level tu dikosongkan untuk semua penghuni dan tiada penghuni dibenarkan naik ke level tersebut. Dan aras tersebut ditutup. Bila aku naik kat level tu, tak ada apa-apa pun. Bilik semua terurus dengan bersih, bilik semua tersusun rapi. Tapi aku tak tahu, sampai hari ni aku terfikir-fikir, kenapa level yang paling atas dikosongkan. Aku ada seorang kawan, nama dia Zamri. Satu hari tu kita orang nak berjalan ke Komta, sebab jarak tu lebih kurang dalam 30 minit je dengan berjalan kaki. Jadi aku ajak Zamri ni pergi ke Komta dengan jarak. Tapi Zamri ni tak nak pergi. Aku pun pelik lah. Aku dengan beberapa orang kawan aku pelik, kenapa Zamri tak nak pergi. Biasanya dia ni okey je nak ikut kita orang pergi. Tapi pada hari tu aku sendiri pun tak tahu kenapa dia tak nak pergi. Dia cakap dia penat dan dia nak rehat. Tapi pelik, kenapa Zamri masa tu dia nak kirim set cadar, padahal masa tu sebenarnya dah nak habis waktu semester dan kita orang semua dah nak balik kampung. Jadi kenapa dia nak kirim set cadar, seolah-olah dia macam nak tinggal dekat asrama tu lama. Dan aku pun dengan kawan-kawan macam biasalah, kita orang bersangka baik, mungkin dia nak bawa balik ke negeri dia oleh-oleh dari Pulau Pinang. Jadi tak ada apa-apa kot, kita orang saja bersangka baik. Lepas aku beli cadar untuk Zamri, aku pun balik ke college. Lepas naik ke bilik tu, kita pun baring-baring lah, sebab dah penat berjalan kaki kan, dari kita orang punya asrama ke Komta. Dan waktu tu tengah hujan-hujan renyai, tengah ribut-ribut sikit, ada angin-angin. Tiba-tiba aku terdengar orang menjerit kat surau dengan cakap perkataan takut, takut, takut. Jadi kita orang pun ramai-ramai berlari turun ke surau. Dan nampak waktu tu Zamri tengah kena rasuk. Memang agak menyeramkan, sebab masa tu seorang pun tak berani masuk. Aku dengan roommate aku masuk dan kita orang peluk Zamri masa tu. Dan dia masa tu meronta-ronta dan seolah-olah bukan dia yang menolak kita orang. Dan kisah Zamri tak berakhir di situ. Dia telah dimasukkan ke ward psychiatric di Jalan P. Ramlee. Dan keputusan final exam dia pada waktu tu gagal. Aku pun pelik kenapa, sebab Zamri seorang yang sangat sungguh-sungguh belajar, tapi dia boleh gagal. Mungkin soalan dia tidak menepati apa yang dia belajar mungkin. Dan waktu tu aku rasa kita mungkin dah selamat, tak ada gangguan apa-apa, sebab kita nak panggil satu ustaz lah untuk ubatkan Zamri ni. Walaupun Zamri still lagi diganggu, tapi kita panggil ustaz untuk clearkan balik kita punya asrama. Beberapa hari lepas Zamri dimasukkan ke ward psychiatric di Jalan P. Ramlee, kisah ni tak berakhir sebenarnya. Dia berlanjutan ke asrama perempuan di blok jauh daripada kolej kediaman sebelah bilik jenazah tu. Entah macam mana, 9 orang pelajar perempuan dirasuk dan mereka ingin terjun dari tingkat 5 ke bawah. Aku sendiri pun tak tahu sebab apa. Aku tak tahu apa punca dia. Tapi kita orang still lagi mencari. Kenapa walaupun kita dah panggil ustaz untuk clearkan asrama, tapi still lagi ada benda-benda yang mengganggu. Kecoh pada jam 1 pagi bertempiaran Kak Ponti masuk ke satu bilik demi satu bilik. Lepas kejadian Pontianak tu, kita orang menjadi risau lah. So semua pelajar di asrama kediaman lelaki ni cuba cari punca, kenapa Zamri jadi macam tu, kenapa perempuan-perempuan ataupun pelajar-pelajar perempuan jadi macam tu, kenapa ada Pontianak bertempiaran. Pada aku ada satu mesej yang ingin disampaikan oleh benda-benda di alam lain ni. Dan kita orang naik ke kita orang terpaksa buka bilik yang paling atas tu untuk tengok
apa sebenarnya tersimpan dalam tu. Kita orang terjumpa board untuk bermain Spirit Come to the My Coin tu, di mana sebelum final exam rupanya ada beberapa pelajar yang dah main board tersebut dan memuja board tu ataupun duit shilling tu dari kamar jenazah sebelah. Tapi pada akulah, setiap benda yang dijadikan oleh Tuhan ni mesti ada perasaan, ada hati. Like macam dia terperangkap dekat dalam board tu, so dia pun nak bebas. So dia cuba sampaikan mesej kepada semua orang, dan mungkin Zamri adalah mangsa dia. Jadi janganlah kita bermain dengan api kalau kita sendiri tak mampu memadamnya.